A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak-anak sekalian, di kesempatan yang singkat ini mari kita ulang kaji berkaitan dengan kertas bahasa Malaysia kertas 1 bahagian B. Bahagian B 70 markah ya. Ini ejaan bersalah 70 markah. 70 markah. Ya. Okey, dia 350 patah perkataan hingga 500 patah perkataan. Ya, ejaan kalau dalam bahasa Melayu, ejaan sangat penting. Jangan salah. Okey, jawab satu soalan saja daripada 4 soalan pilihan yang dibagi 4. Cuba jawab satu saja dapat 70 markah. Ya, tengok apa yang anda paling pandai sekali, paling cekap dan paling berpengetahuan berkaitan dia jawab soalan tu ya. Yang rasa paling mudah. Okay, mari kita mula. Soalan yang ketiga berkaitan dengan bahagian B ni ya. Okey, kita baca soalan dia. Kebanyakan penyakit berjangkit mempunyai simptom yang menyerupai keracunan. Menyerupai keracunan makanan dan demam sesama. Tetapi seringkali diambil ringan oleh rakyat Malaysia sehingga menyebabkan komplikasi serta kematian. Diambil ringan, take for granted ya. Diambil ringan hingga menyebabkan komplikasi dan kematian. Berikutan dengan penularan wabak penyakit seperti COVID-19, influenza A, H1N1, masyarakat dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga. Jadi kita nak tekankan ya dalam sumber Dewan Siswa bilangan 12/2021 sebagai pegawai kesihatan anda kena berlagak action seperti pegawai kesihatan. Ya. Anda telah dijemput untuk menyampaikan ceramah di sebuah sekolah tentang punca-punca. Tengok ya, tentang apa? Punca-punca penyakit berjangkit. Ni kena jawab. Jangan tak tertinggal ni. Punca dia dulu. Dan langkah-langkah pencegahan. Dua perkara je kita nak tengok sini. Langkah-langkah pencegahan kepada penyakit tu. Ya, untuk mengawal penularan penyakit. Ya, mengawal penularan penyakit. Ya, satu adalah punca dia. Punca penyakit. Dia dah bagi penyakit yang ini. Okey. Kemudian cara nak cegah penyakit ini. Okey. Ada banyak penyakit tapi kita boleh fokus pada penyakit ni lah. Secara umum ni kita cerita penyakit secara umum sebab soalan ni umum tetapi dia dah bagi senario di atas penyakit ni ada 3 penyakit ni ya. Tulis teks ceramah anda selengkapnya ya dalam perkataan berapa 350 hingga 500. Lagi banyak anda tulis lagi banyak salah. Kalau anda tulis sikit anda akan ditolak markah ya. Tulis banyak yang lebih tu tidak dikira. Lebih daripada 500 tidak dikira. Cikgu tak baca. Okey. Mari kita cuba tengok. Okey, wahai anak-anak kesayanganku sekalian, dengar baik-baik ini ya. Kita mulakan dengan ceramah tadi ya. Kita dah dapatkan punca penyakit, soalan dia dan macam mana cara atasi dia. Dua perkara task kita ya. Ceramah kita start dengan salam sejahtera dan salam hormat kepada semua warga sekolah yang dihormati. Kita start dengan memberikan. Kalau ada guru besar, ya, kita kena beri kata-kata haluan pada guru besar. Tengok pada siapa yang dalam cikgu sekolah itu, ya. Kalau ada guru besar, kena bagi pada guru besar, guru penolong kanan. Paling kurang 3 orang kita kena buat kata-kata haluan, ya. Guru besar, penolong kanan, kemudian para guru. Kemudian kepada ahli-ahli AJK yang menjemput. Okey, AJK yang menjemput. Okey. Lepas tu baru kita start. Hari ini saya ingin berbicara kepada anda mengenai perkara yang sangat penting iaitu penyebaran penyakit berjangkit seperti COVID-19, H1N1 dan influenza A, titik itu ya. Kena perhatikan ejaan, titik, space bar tu kena perhatikan betul-betul. Sebagai seorang pegawai kesihatan, ni kita perkenalkan diri kita. Saya siapa perkenalkan diri ni. Kalau boleh nama, bagi nama anda, bagi nama anda ya. Tujuan saya adalah untuk memastikan keselamatan dan kesihatan kita semua.
Okey, biasanya di sekolah telah diperkenalkan, ada MC yang perkenalkan kita. Jadi kita tak payah kenalkan diri. Kita terus dalam soalan ni, kita terus berjawab soalan supaya kita tidak memberikan perkataan tu banyak sangat, ya. Nanti tak cukup nak tulis. Isi penting. Isi dia penting. Kami memahami bahawa penyakit berjangkit boleh membawa kepada kematian, kerugian kepada ekonomi negara dan penderitaan yang besar. Titik. Oleh itu, kita perlu memahami bagaimana untuk mencegah penularan penyakit ini dan mendorong amalan hidup sihat dan bersih. Okey, titik. Ayat tu penting macam tu, ya. Okey, mai anak-anak sekalian, mari kita start menjawab soalan SPM ini dengan menjawab punca-punca. Dia soalan dia ada dua tadi, satu punca, yang kedua mencegah. Sekarang kita jawab punca-punca penyakit berjangkit tu, ya. Penyakit berjangkit adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganism seperti bakteria, virus ataupun kulat yang boleh ditularkan dari individu ke individu atau daripada haiwan kepada manusia. Ya. Punca penyakit berjangkit boleh berbagai-bagai dan bergantung kepada jenis mikroorganism yang terlibat. Ini adalah berbeza. Ini adalah beberapa punca utama penyakit berjangkit. Ya, kita tulis ayat ni. Saya gunakan PowerPoint, saya tak pecah-pecahkan. Saya gunakan ayat memang betul yang tu nak tuliskan di dalam karangan anda nanti. Ya. Okey. Kalau kita beberapa punca ni, kita letakkan double dot macam ni. Ya. Okey, kita pun explain satu-satu. Okey. Yang dibagi ni adalah detail, anda boleh buat ringkaskan sikit. Ya. Okey, yang pertama sekali adalah virus. Virus seperti SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 ni penyebab COVID-19, influenza virus dan virus H1N1 adalah punca penyakit berjangkit yang sering mereka menular apabila seseorang terdedah kepada virus ini melalui kontak dengan air liur, air mazi atau lepas sini, ya. Sini kena sebut atau. Ya, sebelum atau pun ada koma, ya. Sebelum dan koma dulu. Partikel yang mikroorganism yang disebar melalui batuk, bersin ataupun sentuhan permukaan yang tercemar. Okey, anda tengok bahasa ni anda boleh ubah supaya bahasa anda lebih mantap. Ini sebagai contoh saja. Yang kedua, punca penyakit adalah daripada bakteria. Bakteria seperti Salmonella, E. coli, dan Streptococcus adalah punca penyakit berjangkit yang lain. Titik. Mereka boleh menyebabkan jangkitan makanan, jangkitan saluran pernafasan, dan. Ya, sama, ya, dan. Kena ada koma situ. Dan pelbagai penyakit lain. Titik. Penularan penyakit ini boleh berlaku melalui makanan tercemar, air, ataupun kontak dengan individu yang terinfeksi. Orang bersin, dia pun kena. Okey, ataupun sentuhan pun kena. Okey, yang ketiga adalah parasit. Punca dia adalah parasit, ya, punca daripada kulat, dan jamur, punca daripada protozoa, punca daripada haiwan ataupun bakteria. Kita tengok satu-satu huraian dia supaya kita faham, ya. Anda tak payah tulis semua. Ya. Anda cuma listkan punca-punca dia, huraikan 1-2 cukup. Ya, nanti panjang sangat. Okey, tengok pada parasit, beberapa penyakit berjangkit disebabkan oleh parasit seperti Plasmodium, yang ini penyebab malaria, ya. Dan Trypanosoma ataupun penyebab penyakit tidur. Penularan parasit boleh melalui gigitan serangga pembawa parasit atau melalui kontak dengan cecair badan yang tercemar, ya. Orang yang tercemar, kita kena juga penyakit tu, ya. Titik di situ, ya. Okey, kita bagi contoh, kita letakkan kurungan di sini. Ya. Okey, kita bagi supaya lebih senang faham. Okey, disebabkan dia rapat. Okey,
di perbuatan dia mesti rapat. Kalau di yang lain dia jarang. Di rapat apabila perbuatan sahaja. Kemudian yang keempat adalah kulat dan jamur. Kulat dan jamur boleh menyebabkan jangkitan kulit, kuku, atau. Koma dulu baru atau. Bahagian tubuh yang lain, titik. Mereka biasanya tumbuh di persekitaran. Tengok, di persekitaran ni bukan perbuatan, di jarak. Di persekitaran lembap dan boleh menular melalui sentuhan ataupun perkongsian perkakas. Titik. Kemudian seterusnya protozoa. Kita bagi contoh, kita double dot di sini. Protozoa seperti Giardia dan Entomobia histolytica boleh menyebabkan jangkitan usus. Kalau anda tak ingat ni, anda tak payah tulis. Contoh-contoh ni, kalau anda ingat tulis. Penularan berlaku melalui air dan makanan yang tercemar dengan kotoran yang mengandungi protozoa. Okey, yang ini kalau nampak profesional, anda tulislah. Nampak lebih canggih sikit. Tapi kalau tak ingat, tak payah. Jangan salah tulis, jangan salah eja. Kalau tak pasti, jangan buat. Nanti kena tolak markah. Jangan tunjuk terel, tapi sebenarnya salah. Kemudian haiwan dan vektor. Double dot sini. Penyakit berjangkit juga boleh disebabkan dekat oleh gigitan serangga pembawa penyakit seperti nyamuk. Contohnya penyakit denggi. Kalau bagi satu fakta, terus bagi contoh. Penyakit denggi disebabkan oleh nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes. Fakta yang tepat adalah nyamuk apa? Nyamuk Aedes. Ataupun kutu dan lalat. Contohnya malaria disebabkan oleh parasit yang disebarkan melalui nyamuk. Penyakit malaria nyamuk. Okey. Kemudian kita tengok pada lain sistem, kegagalan sistem imun. Kadang-kadang penyakit berjangkit dapat berkembang apabila sistem imun seorang lemah dan tidak berfungsi dengan baik, membolehkan mikroorganisme berjangkit. Ini penyakit semacam imun dia lemah seperti HIV. HIV dia tak mati disebabkan oleh HIV, dia mati disebabkan oleh penyakit lain. Sebab HIV diserang kepada sistem imun. Diserang sistem imun kita. Sistem pertahanan kita dah lemah, lepas tu penyakit lain datang, kita tak boleh lawan. Okey. Penyakit berjangkit juga dipengaruhi dekat oleh faktor seperti kebersihan peribadi, kebersihan persekitaran, vaksinasi, kalau kita dah ada vaksin, kita tak kena penyakit. Dan tingkah laku manusia seperti perjalanan dan hubungan seksual yang tak betul. Hubungan seksual yang songsang. Kena cerita ni bukan hubungan sosial. Kalau kita kata hubungan seksual saja, salah. Kalau hubungan seksual yang orang yang ada penyakit, kita kena penyakit tu. Okey, oleh itu, untuk mencegah penyakit berjangkit, penting untuk mengamalkan kebersihan peribadi, vaksinasi dan mengelak tingkah laku berisiko tinggi serta mengurangkan risiko penularannya. Kemudian kita akan cerita masuk pada pencegahan. Ini kita bagi kesimpulan. Tapi cara mencegah macam mana? Kita akan explain selepas ini. Okey. Pengetahuan mengenai penyakit berjangkit. Pertama, mari kita berusaha memahami apa yang kita hadapi. Okey. COVID-19, H1N1 dan influenza A adalah penyakit berjangkit yang dapat menular dari orang ke orang melalui percikan ludah, sentuhan, permukaan yang tercemar atau udara yang terkontaminasi. Oleh itu, pengetahuan adalah kunci pertama untuk melindungi diri kita. Yang ini dibagi sebab secara ringkas. Kita tak payah bagi sebab
punca penyakit itu secara panjang-panjang lebar sebab kita tak cukup patah perkataan nanti, terlebih patah perkataan. Jadi kita bagi macam ni saja ringkas ya. Kalau kita tak nak huraian macam yang di atas tadi, punca penyakit tu tak payah, kita just bagi secara umum saja. Ya. Oleh itu pengetahuan adalah kunci pertama untuk melindungi diri, pengetahuan. Ya, kunci dia adalah pengetahuan. Ya, untuk cegah dia, pertama pengetahuan. Pengetahuan yang macam mana yang kita nak? Yang pertama sekali, amalan hidup bersih. Yang cegah dia, amalan hidup bersih. Okey. Ini kena double dot. Okey. Amalan hidup bersih termasuk mencuci tangan dengan betul dan kerap, koma. Menggunakan pembalut mulut atau face mask. Ya. Kalau anda tak faham ini, anda buat dalam kurungan, buat face mask bahasa Inggeris dia. Apabila batuk ataupun bersin dan membuang tisu berlendir dengan betul. Ya, jangan sepah-sepah. Titik. Ini adalah langkah-langkah mudah yang boleh kita lakukan untuk mencegah penularan penyakit. Titik. Boleh. Okey, yang kedua, penggunaan penutup muka. Double dot sini, titik. Okey. Okey, ini kita dalam ceramah sebenarnya kita cakap terus ini adalah teks ceramah ya. Tapi kita kena ada stop. Ya. Penggunaan penutup muka. Yang keduanya, menggunakan pelitup muka adalah cara yang baik untuk melindungi diri dan orang-orang lain daripada penularan penyakit. Titik. Amalkan pemakaian pelitup muka ketika berada di tempat, ni lagi, kalau ini jarak, di tempat awam, ni selalu silap, sebab tu kita kena tekankan. Di tempat awam ataupun berdekatan dengan orang lain. Titik. Habis. Kita masuk lagi peringkat yang seterusnya. Jarak fizikal, titik. Double dot. Okey. Double dot dan space bar satu ya. Yang rapat sangat. Mengekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain adalah penting dalam mengurangkan risiko penularan penyakit berjangkit. Kemudian, satu lagi, guna vaksinasi. Double dot situ. Vaksinasi adalah alat terpenting dalam memerangi penyakit-penyakit ini. Kami menggalakkan semua yang layak menerima vaksin untuk melakukannya. Ya. Kerajaan dah bagi sumbangan, bagi dah vaksin, pergi dan dapatkan vaksin itu. Ya. Ini nasihat pegawai kesihatan. Anda kena belagak sebagai pegawai kesihatan. Fikirkan anda masuk dalam pegawai kesihatan itu dan bila anda bayang masuk dalam pegawai kesihatan, macam mana pegawai kesihatan akan bercakap kepada sekolah. Okey. Okey, kemudian memantau kesihatan. Double titik lagi. Sekiranya kat sini ya, sini kena ada double titik. Sekiranya anda mengalami gejala-gejala penyakit seperti demam, koma, batuk, koma. Jangan lupa koma-koma ni. Kalau tak ada salah. Atau sesak napas, koma, anda harus segera mendapatkan nasihat perubatan dan mengisolasikan diri orang lain untuk mengelakkan penularan. Ya, anda harus isolasikan diri sendiri ataupun orang yang kena penyakit tu kita isolatekan dia. Ya, itu dimaksud dia. Ya. Kena bahasa yang betul. Tengok, kalau anda tak faham, anda kena olah dan gunakan bahasa anda sendiri. Pentingnya pendidikan. Okey, double dot sini. Pendidikan adalah kunci kepada kefahaman yang lebih baik. Kami menggalakkan semua warga sekolah untuk mencari sumber maklumat yang sah dan mengelakkan penyebaran berita palsu. Okay, dapatkan fakta-fakta yang tepat ya, dengan bukti-buktinya untuk elakkan perkara-perkara yang palsu. Ya. Okey, kesimpulan dia dengan mengamalkan amalan hidup sihat. Ini kesimpulannya anda dalam ceramah anda kena bagi tahu pada kesimpulannya ya. Akhir sekali ataupun akhirnya ataupun anda sebut sebagai penutup ceramah saya. Dengan mengamalkan amalan hidup sehat dan bersih, kita tidak hanya melindungi diri kita tetapi juga
orang yang kita cintai, dan komuniti kita. Titik itu. Jangan lupa titik. Tindakan kita memainkan peranan penting dalam mengurangkan penularan penyakit ini. Ya, jangan lupa koma. Yang pada gilirannya akan membantu mencegah kematian. Ya, ini anda boleh gunakan bahasa sendiri. Ya, yang boleh membantu mencegah kematian. Kerugian ekonomi, koma, jangan lupa koma-koma ni, dan mempromosikan kesejahteraan rakyat. Kemudian kita buat call for action. Ini ada panggil call for action ya. Call for action. Ya, kita bagi sekolah tu bertindak apa yang kita nak tindak. Ya, akhir sekali kita kena call for action. Saya berharap bahawa kita semua akan mengambil tindakan, call for action yang diperlukan untuk menjaga kesihatan dan keselamatan kita. Titik. Ingatlah, koma sini. Ingatlah, kita adalah satu komuniti. Ya, jangan lupa. Dan bersama-sama kita boleh mengatasi cabaran ini. Terima kasih kerana mendengar ceramah saya dan semoga kita semua selamat dan sihat. Ini kita harapan ya, ini harapan. Ini harapan ya. Hujung kita bagi harapan. Kita bagi call for action dulu, kemudian kita bagi harapan. Kita berharap daripada ceramah ni anda faham dan anda semua sihat. Okey, harapan. Okey, sekian saya. Sampaikan kepada orang-orang yang tak ada majlis ini, semoga ia mendapat manfaat dan semua kita skor dalam peperiksaan SPM Bahasa Melayu kertas pertama ya. Senang saja. Terima kasih.